Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma aftah alaina hikmataka washur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya muallima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahhimna. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah? Alhamdulillah, semoga sentiasa sihat wal afiat insya-Allah. Semoga sentiasa dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyakkan lafaz tahmid, alhamdulillah, 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 sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah, sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah panjangkan lagi umur kita. Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita. Allah kurniakan taufik dan hidayah kepada kita. Allah cukupkan rezeki buat kita. Bahkan Allah lapangkan masa kita hingga bersama dapat kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Alhamdulillah. Sama-sama dapat kita dirikan salat fardu maghrib secara berjemaah. Alhamdulillah. Dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini sama-sama dapat kita berhimpun dalam majlis ilmu di mana kita akan sambung lagi pengajian tafsir Al-Quran daripada Suratul Mutaffifin, surah yang ke-83 mengikut susunan mushaf. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau yang ada mushaf ya, bolehlah membuka Suratul Mutaffifin yang terdapat pada muka surat yang ke-587 insya-Allah. Muka surat 587. Pada malam ini kita akan bacakan 6 ayat sahaja. Ayat pertama hinggalah ayat yang ke-6 ya. Dan suratul mutaffifin, mutaffifin merujuk kepada orang yang tidak jujur. Tidak jujur yang macam mana, insya-Allah kita akan terangkan sebentar lagi insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang dah ada mushaf, boleh tengok pada mushaf ni, boleh tengok pada telefon, boleh tengok pada ya, kalau ada iPad ke tablet ke ya, boleh tengok. Kita manfaatkan teknologi itu, sama-sama kita membaca Al-Quran. Jadi saya akan bacakan ayat pertama hingga ayat yang ke-6. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah boleh ikut bacaan saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. Sadaqallahul Azim. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, sebelum kita pergi lebih lanjut, saya bacakan terjemahannya supaya kita dapat sedikit gambaran tentang ayat-ayat yang kita baca sebentar tadi. Wailul lil mutaffifin. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang tidak jujur. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, iaitu peniaga-peniaga apabila menerima timbangan daripada orang lain, mereka minta dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, dan apabila mereka menimbang untuk orang lain, mereka menguranginya pula. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun, tidakkah orang-orang itu tahu bahawa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan liyaumin azim, pada suatu hari yang sangat besar, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, iaitu pada hari ketika manusia berdiri menghadap Allah, Tuhan semesta alam. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau saya nak simpulkan daripada apa yang kita telah baca sebentar tadi, surah ini mengingatkan kepada kita semua agar jangan kita berlaku tidak jujur. Jangan menjadi orang yang tidak jujur. Walaupun surah ini menyebutkan secara lebih terperinci tentang peniaga, tapi bukan peniaga saja yang boleh tidak jujur. Orang biasa tak berniaga pun boleh juga tidak jujur. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimah mutaffifin, ya, kita ulang kaji, kalimah mutaffifin sudah wujud. Memang dah ada dah kalimah tu, ya, dalam bahasa Arab, tetapi tidak digunakan, tidak dipopularkan, ya. Dan mutaffifin ni siapa? Mutaffifin ini merujuk kepada orang yang meniaga. Sifat dia macam mana? Contohnya, kalau dia penjual beras. Jadi bila kilang hantar beras kepada dia, dia cek satu-satu. Saya order 100 kilo. Timbang satu-satu ni mesti tak boleh kurang. 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo, 10. Betul-betul dia nak sempurna, tepat. Tapi bila dia jual pada orang lain, ada pelanggan datang, saya nak 10 kilo. Dia sukat, dia bagi 9 kilo saja. Pandai dia. Ya? Maksudnya ketika dia nak terima barang tu, dia pastikan cukup. Tapi bila dia jual pada orang, dia jual tak cukup. Jadi itulah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, gelaran mutaffifin. Itulah dia. Siapa yang mutaffifin? Orang macam ni. Ya. Jadi disebutkan mutaffifin, orang yang tidak jujur dalam perniagaan, itu merujuk kepada dua.
Kerana orang yang meniaga ni biasa dia merujuk pada dua benda lah. Ada banyak tapi kebiasaannya dua. Pertama, daripada sudut timbangan, macam tadi, orang tu pelanggan minta 10 kilo. Dia bagi 9 kilo lebih sikit je. Dia tak nak sempurnakan. Dia tak nak tepatkan. Sebab dia nak untung, dia nak lebih. Ya. Yang kedua, kalau bukan timbangan, daripada sudut ukuran. Ya, daripada sudut ukuran. Contohnya, kita minta kat kedai tu, kita kata, awak tengok badan saya ni nak buat baju Melayu, berapa meter? Kata nampak encik saya rasa macam 6 meter. Dia kata 6 meter. Ya. Tapi kita pun tengoklah dia ukur rupanya dia bagi kita 5 meter saja. Masa kita bayar, kita kena bayar 6 meter. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dia menipu dalam jualan dia. Jadi inilah gelaran mutaffifin. Berbalik kepada awal tadi, kenapa dia tak popular? Kenapa kalimah tu dah ada dalam bahasa Arab? Mutaffifin bukan kalimah yang baru dicipta. Memang dah ada dalam bahasa Arab, tetapi tidak digunakan. Sebab apa? Sebab memang di pasar orang-orang kafir Quraisy biasa meniaga begitu. Biasalah, kan? Kita kurang sikit apa salahnya? Dah biasa. Tetapi apabila Islam datang, Rasulullah SAW yang membawa sifat adil. Tak boleh. Macam ni tak boleh. Dia minta 10 kilo, kamu mesti bagi 10 kilo. Ya? Tak boleh kamu kurang sikit pun, tak boleh kurang. 100 gram, dia bagi 9.9 kilo. Tak boleh. Tak boleh kurang. Dia minta 10 kilo, kamu bagi 10 kilo. Sebab apa? Sebab sebelum ini pada zaman jahiliyah, teruk perniagaan mereka. Pernah satu tempoh di mana orang-orang kafir Quraisy boikot orang-orang Islam. Sampaikan pada waktu itulah di mana para sahabat makan daun-daun dan ranting-ranting. Itu makanan mereka. Sebab bila mereka berniaga, sesama mereka ni orang-orang kafir Quraisy yang menguasai ekonomi pada waktu itu, takkan jual pada orang Islam. Mereka boikot orang-orang Islam. Baik, ada pilihan yang kedua. Kalau orang tak nak beli daripada orang-orang kafir Quraisy, boleh beli daripada saudagar luar yang datang daripada Syam, yang datang daripada Yaman. Tetapi jahatnya orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu, bila orang-orang Yaman datang, orang Baghdad datang, orang Syam datang, orang Yaman datang, mereka kata boleh nak berniaga sini? Boleh berniaga. Tapi ada dua syarat. Ya, dua syarat. Kalau nak jual kepada orang-orang yang bukan Islam, jual harga biasa. Jual harga biasa. Tapi kalau datang orang Islam, tinggikan harga dia sampai orang Islam tak boleh nak beli. Jadi bayangkan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, macam tu penindasan, kezaliman. Datang Islam tak ada. Tak ada macam tu. Ya. Siapa jua pelanggan kita, Islam ataupun bukan Islam, adil. Sama. Tak boleh kurangkan. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebab itulah kalimah mutaffifin tak digunakan sebelum baginda SAW diutuskan, sebab cara meniaga tu biasa bagi mereka. Ya. Kalau hari ni kan kita dapat banyak video kan. Hari ni dah ada Facebook, dah ada TikTok, kadang-kadang ada orang share. Ya. Yang kita dah pilih cantik-cantik tu, kan? Dia dah timbang, dia sempat bawah tu tukar. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, tak tahulah apa yang dia nak tukar. Mungkin timbangan lagi ringan ke apa ke. Itu perbuatan tu sampai hari ni masih wujud. Itulah dia mutaffifin. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan apa? Pangkal surah ni apa? Wailul lil mutaffifin. Wailun itu maksudnya kecelakaan besar. Dalam bahasa mudah kita kan, habislah. Orang yang meniaga tak betul, habislah dia pada hari akhirat nanti. Dia akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau kita tanya kenapa? Kerana dalam setiap jualan dia ada hak orang lain. Ya. Maksudnya kalau orang tu minta beras 10 kilo, dia bagi 9 kilo,
1 kilo dalam kedai dia tu bukan dia punya, orang tu punya, tapi dia ambil. Bayangkan setiap pelanggan dia ada ambil, ada harta haram dalam kedai dia, ada harta haram, ada harta haram, ada harta haram. Sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam, setiap daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, fannaru aula bih, maka api neraka yang paling utama untuk mendapatkan dia, untuk membakar dia. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, daripada ayat ini, daripada surah ini, para ulama menyebutkan bahawa Islam tu bukan sekadar solat, baca Quran, sedekah, puasa, zikir, selawat. Bukan itu saja, bukan ibadah-ibadah saja. Tapi daripada konteks ekonomi, konteks masyarakat, konteks kekeluargaan, ya, hubungan anak dengan ibu ayah, semua jaga. Itu dinamakan sebagai syumul. Ya, agama Islam agama yang syumul, agama yang menyeluruh. Sampaikan tentang jual beli pun dituntut supaya berlaku adil. Jadi, bila mana Islam datang, Al-Quran mencela perbuatan peniaga-peniaga macam tu. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, di antara sebab orang-orang kafir Quraisy tak suka kepada dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam, banyak sebab, ya. Tetapi salah satu daripadanya adalah merosakkan perniagaan mereka. Tak suka. Ya. Begitulah juga tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tahu siapakah mereka yang nak membunuh Nabi Isa alaihi salam? Siapa yang cari Nabi Isa alaihi salam dan nak bunuh Nabi Isa alaihi salam? Mereka itu adalah pendeta-pendeta Yahudi yang bekerjasama dengan tentera Rom. Sebab apa? Sebab pendeta-pendeta Yahudi ni sudah selesa mengaut keuntungan, mengaut kekayaan dengan menjual agama. Ya, dengan cara menjual agama. Tiba-tiba bila Nabi Isa alaihi salam datang, dia bawa ajaran yang lurus, tak betul apa yang pendeta bawa tu. Ya, jadi merugikan kewangan mereka. Jadi sebab itulah mereka berpakat untuk membunuh Nabi Isa alaihi salam. Jadi begitulah yang berlaku pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila baginda datang bawa adil, kena adil. Bayangkanlah tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, anggaranlah kasar kita buat macam ni. Tadi masa pembekal kan, kilang datang bawa beras 10 kilo, bawa beras 10 kampik lah. Setiap kampik 10 kilo ada 100 kilogram kan. Ada 100 kilogram. Bila datang pelanggan pertama, dia tak bagi 10 kilo, bagi 9 kilo saja. Ya. Cukup 10 orang pelanggan, dia jual 900, dia jual 9 kilo, 9 kilo, 9 kilo. Cukup 10 pelanggan, dia dah tolak 90 kilo, 900 kilogram, 90 kilogram. Ada lagi baki pada dia. Ada lagi baki pada dia. Ada lagi baki 1 kampit pada dia. Jadi kat situ dia untung. Berniaga dah untung. Ya? Kemudian dia ada untung ekstra pula. Dan ekstra itu yang haram. Tapi dia rasa untung lah. Cara ni lah kita nak cepat kaya. Cara ni lah kita nak senang. Tapi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, Islam ajarkan kepada kita bahawa yang halal itu sudah cukup untuk kamu, walaupun sikit. Ya. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita satu doa. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkanlah aku. Cukupkanlah aku ya Allah dengan yang halal. Dan aku tak perlu kepada yang haram. Ya. Kalau kita betul-betul hayati tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, kan? Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan buat kita semua bahawa sukatan yang Allah berikan kepada kita, yang Allah takdirkan kepada kita, sudah cukup yang halal untuk kita hidup. Untuk kita hidup sampai kita mati, Allah dah beri sukatan cukup untuk kamu dengan yang halal. Ya.
Tak ada orang, tak ada manusia tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah telah tuliskan rezeki dia, Allah tuliskan ajal dia kan. Dia ni tak cukup yang halal, dia ni kena ada yang haram. Tak ada. Tak ada. Tetapi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang memilih untuk haram itu adalah manusia itu sendiri. Kerana apa? Kerana dia tak rasa cukup dengan yang halal. Ya, dia tak rasa cukup dengan yang halal. Sebab tu dalam agama kita ajar banyak sifat-sifat yang hebat. Sifat tawadhu, ya. Sifat qanaah, ya. Sifat rasa cukup kan. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, masya-Allah, kalau kita fikir balik-balik, kalau kita hidup dengan yang halal cukup. Cuma kadang-kadang ada yang rasa tak cukup dengan yang halal. Ya. Dia rasa dia perlu kepada yang haram. Sebab apa? Sebab boleh jadi dia lihat kehidupan orang lain. Ya. Dia lihat kehidupan orang lain. Orang lain pakai telefon mahal, dia pun nak mahal juga. Tapi nak beli yang mahal tak mampu. Maka syaitan akan ada cara dia, senang saja ada cara dia. Tapi syaitan akan tunjuk cara yang haram. Sedangkan kalau kita tahu tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, rezeki saya sekadar ini saja. Ya, rezeki saya yang halal yang Allah bagi sekadar ini saja. Tak mampu pakai telefon yang mahal-mahal, tak apa, yang murah pun boleh. Yang murah pun boleh, masya-Allah. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah, kita pilih yang murah. Kita pilih untuk memakai telefon yang murah asalkan dia halal, tentu. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala mencela orang yang nak dapat keuntungan daripada sumber yang haram. Jangan. Ya. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalaupun kita tak cari, tapi orang nak bagi pada kita, jangan ambil. Ya. Kerana tidak akan barakah. Takkan barakah. Dia takkan rasa cukup. Dia takkan rasa puas. Dia rasa nak lagi, nak lain lagi. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, hati-hati, ya. Baginda sallallahu alaihi wasallam dah tunjukkan kepada kita bahawa kita ni memadai dengan apa yang ada, ya. Rasa qanaah, cukup, alhamdulillah, cukup. Yang ni pun memadailah, masya-Allah. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bila menyebutkan wailul lil mutaffifin, kecelakaan besar. Sebagian para ulama menyebutkan wailun ada makna lain selain daripada kecelakaan besar. Makna lain, tetapi dia punya kesimpulannya sama saja. Para ulama menyebutkan wailun itu adalah salah satu nama lembah di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya nerakalah bagi orang yang tidak jujur dalam perniagaannya. Nerakalah baginya. Jadi na'udzubillah. Ya, jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ditakdirkan kita tu berniaga dengan cara yang halal. Berniaga dengan cara yang halal. Jangan takut dengan rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau kita rasa dengan cara berniaga tu tak boleh yang halal saja. Ya, kena ada ambil yang haram-haram sikit. Kan? Makan gaji sajalah. Makan gaji saja. Kerja makan gaji. Kan? Apa bos suruh buat, kita buat sajalah. Jadi pekerja. Kalau kita rasa kita nak berniaga, kita nak ada kerja sendiri, tapi dengan cara yang kita kata tahu, yang kalau halal saja bila nak kaya, kenalah ada haram-haram sikit, barulah boleh hidup senang. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, jadi pekerja saja. Kerja makan gaji, dah cukup. Ya, tak payah berniaga macam tu. Ya. Jangan ada sedikit pun dalam hati kita haram sikit-sikit. Tak ada, jangan. Ya, kerana tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah ketika mana berfirman memerintahkan kepada kita, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah daripada sumber yang halal dan baik. Yang halal ni. Jangan ambil yang haram.
Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah peringatan ya. Kalau ada di antara kita yang berniaga ataupun anak-anak kita berniaga kan, masya-Allah. Saya bukan orang berniaga, tapi saya ada kawan ramai kawan-kawan yang berniaga. Ya, masya-Allah. Kalau yelah, susah saya nak cakap sebab berniaga ni dia agak subjektif kan. Tapi kalau kita tengok kepada peniaga-peniaga yang berjaya kan, masya-Allah kan, dia berniaga dengan jujur. Jujur ya. Masya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selalu set minda kita, kalaupun ada yang nak offer dengan cara yang haram, cakap tak perlu. Ya. Kalau saya tak kaya pun tak apa. Tak kaya pun tak apa. Bukan saya berniaga untuk kaya. Ya. Bukan semua orang yang berniaga mesti kena jadi kaya. Tak. Bukan matlamat berniaga tu untuk jadi kaya. Tak. Tapi untuk sara hidup kita, untuk cukup, untuk boleh makan, untuk boleh bagi belanja kepada keluarga, sama macam kerja-kerja yang lain. Ya. Janganlah kita memilih satu-satu jawatan tu kan, ataupun satu-satu jabatan tu sebab kalau kat sini kaya kita, kaya. Kerja bukan untuk jadi kaya, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Ya. Kerja tu adalah untuk kita boleh meneruskan kehidupan, ada tempat tinggal, nafkah yang cukup, ada tempat tinggal, ada makan minum, ada pakaian, ada pelajaran, ya, ada keperluan-keperluan, ada duit belanja. Itu. Ya. Jadi kalau tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ada orang ajak kalau berniaga macam ni, kita boleh jadi kaya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kena betulkan niat. Ya. Adapun kalau kita kata kita nak kaya, kita nak buka sekolah tahfiz, nak bagi masjid, nak sedekah, kaya tu akan datang kemudian. Bukan dengan kita dah niat awal-awal, aku berniaga nak jadi kaya sebab nak ini. Kalau tak jadi kaya, selagi itulah kita tak buat benda yang baik-baik. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, kena betulkan niat betul-betul lah, insya-Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perincikan. Mungkin ada orang tak tahu mutaffifin tu apa. Mutaffifin tu siapa? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Iaitu orang-orang yang apabila menerima daripada pembekal tu kan, dia terima timbangan atau ukuran, mereka minta dipenuhi. Saya order 10 kilo, datang 10 kilo. Jangan kurang sikit pun. Time dia order. Tapi, وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ, dan apabila dia timbang untuk dia bagi pada orang lain, dia nak jual pada orang lain, dia akan kurangkan. Ni jahat ni. Ya, teruk ni. أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ. Tidakkah orang-orang itu tahu? Tak tahu ke? Bahawa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Tak tahu ke? Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, mungkinlah kalau tiba-tiba kita dapat tahu, kan, tiba-tiba ni cerita je lah, ya, kan, kita dapat tahu ada kawan kita berniaga macam tu, ya, kita kata, berniaga macam ni tak boleh, tak betul cara ni, salah ni. Dia kata, dah 20 tahun aku berniaga, tak ada benda pun. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bukan masalah 20 tahun, 30 tahun. Ada hari kebangkitan. Memang kita kata 20 tahun selamat, tak ada siapa tahu. Memanglah dekat dunia kita boleh selamat, tetapi kita takkan selamat di akhirat. Ya, takkan selamat di akhirat. Ada hari kebangkitan. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu hari kebangkitan bukan hari biasa. Bukan hari biasa. Liyaumin azim. Hari itu sangat besar. Hari itu sangat besar. Dan bila mana kita baca suratul Kahfi, kita akan baca satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Apabila dibentangkan kitab kepada mereka yang buat jahat, yang berniaga tak betul, yang tidak jujur, maka orang-orang yang bersalah ni, orang-orang yang jahat ni, mereka akan tunduk malu dengan Allah Subhanahu wa taala
dan mereka berkata wa yaquluna ya wailatana, habislah kita. Kenapa? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tak ada yang kecil maupun yang besar, semuanya tertulis padanya. Semuanya ada. Dalam buku catatan amalan tu ada tertulis berapa yang dikurangkan. Ya. Satu kadang-kadang kan tuan-tuan bang dirahmati Allah, mungkin kita pernah dengar-dengar tapi mungkin kita tak pernah nampak sendiri. Kan ada timbangan tu kan, timbang yang kilo tu kan. Depan tunjuk lain, belakang tunjuk lain. Tapi tak adalah ketara sangat. Tak adalah depan tunjuk 10 kilo, kat belakang baru minta maaf, kat depan tunjuk 10 kilo tapi sebenarnya yang dikira 3 kilo tu tak adalah macam tu. Ya, mungkinlah depan tu tunjuk 10 kilo, kat belakang sebenarnya baru 9.5 kilo, adalah lari sikit kan. Kata halal je lah kan. Ya. Tak, tuan-tuan bang dirahmati Allah, yang sikit tu pun tertulis di dalam buku catatan amalan. Ya. Bayangkan buku catatan amalan tu dahsyat sekali. Ya, kalau kita biasa kata berapa minit, bukan minit, setiap saat, setiap detik pun dia tulis. Ya, semuanya ada, semuanya tertulis. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yauma, hari itu, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, iaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan, pada hari itu, pada hari mereka berdiri di hadapan Allah, mereka berdiri dalam keadaan tidak berpakaian, tidak beralas kaki, kemudian tidak dalam keadaan bersunat, dalam keadaan yang sangat susah, dalam keadaan yang sangat sempit bagi orang-orang yang berbuat dosa. Ya, maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara salah satu keadaan yang akan berlaku pada hari kiamat, kata baginda, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin hatta yaghiba ahaduhum fi rashihi ila ansafi udhunaihi. Pada hari umat manusia berdiri di hadapan Allah, Tuhan semesta alam, ada di antara mereka yang tenggelam dalam peluhnya sendiri. Dia lemas dalam peluhnya sendiri kerana peluh dia tu sampai ke pertengahan dua telinganya. Kalau ni telinga kita kan, kalau tengah-tengah kat sini, dia dah tutup hidung. Tak bernafas lah tuan-tuan bang dirahmati Allah. Macam tu dahsyatnya hari kiamat. Hari ni semua orang ceritakan tentang panas-panas kan, ya. Sampaikan khutbah Negeri Sembilan saya baca kemarin hari Jumaat, ya. Ceritanya tentang musim panas juga. Supaya berhati-hatilah daripada stroke haba tu kan. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, di akhirat nanti bukan stroke haba lagi. Ya. Bukan stroke haba lagi. Dalam teks khutbah tu dia sebut apa? Kalau orang yang terkena lah kan, ya. Dia punya suhu daripada yang mungkin 36, dia boleh pergi sampai 41 dalam tempoh 15 minit, kejap je. Ya, kejap je. Ya, 41 darjah Celsius, panas sangat, panas. Ya. Sedangkan tuan-tuan bang dirahmati Allah, dalam teks khutbah yang sama juga sebut bahawa dalam hadis, kepanasan yang ada dekat dunia ini barulah 1/70 daripada kepanasan di dalam neraka Allah. Ya. Kalau kita dah cerita pasal stroke haba kan, walaupun bahaya sampai boleh meninggal dunia, tapi tak adalah kita dapatikan orang lemas dalam peluhnya sendiri kan dekat dunia ni, tak ada. Tapi dekat akhirat nanti betul-betul ada. Jadi sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan, ya, berhati-hatilah, ya. Berhati-hati, ya. Memadai kita dengan yang halal-halal sahaja. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai kesimpulan apa yang saya nak ceritakan, walaupun ayat ini fokus kepada mutaffifin, fokus kepada peniaga yang tidak jujur, tetapi kalau orang yang tak berniaga pun kena ambil perhatian. Sebab boleh saja kita bukan berniaga, kita bukan orang berniaga, tapi kadang-kadang kita adalah jual benda ni lah, jual benda tu, orang tolong sampaikan ke apa ke kan, ya.
Ya, jadi kita kena pastikan bahawa setiap perbuatan kita tu mestilah bersifat jujur. Ya, ya. Kadang-kadang orang kirim kata kan, telefon yang kau beli tu berapa Kita beli 500 je, kata 1000. Sebab kita nak ambil kesempatan di atas orang yang tak tahu. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita bukan berniaga, tapi boleh jadi terlibat juga secara tidak langsung. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, timbangan ni kan, bagaimana kita pada hari korban kita tak sangka timbang sama kata mungkin boleh. Okey, secara asasnya lah kan, bila kita lakukan timbangan, kita dah hadkanlah contohnya satu plastik tu 1 kilo kan, 1 kilo. Adapun kita nak ukur 1 kilo tu sama macam dekat peniaga tu mungkinlah tak dapat secara tepat. Tetapi seboleh-bolehnya kita cuba ikhtiar supaya dia dekat dengan 1 kilo tu. Wallahu a'lam. Okay, kita sudahi tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.